Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Yang dikasihi saudara pimpinan masjid yang bermain di Sungai Penchala ini, masjid pendahulu kepada Sungai Penchala ini, alhamdulillah, yang sudah sekian lamanya masjid ini menyediakan ruang dan peluang untuk kita mendekati Allah. Saudara, masjid yang menjadi tumpuan kepada pengembara-pengembara, tumpuan kepada peniaga-peniaga, dan tumpuan kepada mereka yang rindukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, diurus dengan baik, kebersihannya baik, bilik airnya baik, semuanya untuk kemudahan kita. Kita ucapkan insya-Allah tahniah kepada pengurus pentadbir, kepada Masjid Imam Bilal bin Syah yang telah menjadikan masjid ini tumpuan kepada masyarakat, insya-Allah. Saudara-saudara, yang dikatakan sebagai the jewel of Ramadan, mutiara Ramadan, atau juga yang dikatakan sebagai the pillars of Ramadan, tiang seri kepada Ramadan, atau juga yang disebutkan sebagai the platform of Ramadan, itulah platform kepada Ramadan. Saudara-saudara, ada satu amalan dalam Ramadan ini, kalau tidak dibuat, tak lengkap Ramadan kita. Kalau tak dibuat, Ramadan kita itu tidak ada tempat berpijak. Kalau tidak dibuat, Ramadan itu menjadi sebagai daripada adat, bukan ibadat. Nanti saya boleh bezakan adat dan ibadat. Kalau tidak dibuat, saya sudah menjalani Ramadan 63 tahun. Sejak saya berumur 13 tahun. Sekarang umur saya 76 tahun. 63 tahun saya menjalani Ramadan. Tapi perangai tak berubah. Dengan isteri bengis, dengan anak-anak, sampai tidak ada simpati kepada anak-anak. Melihat anak yang nak bergantung kasih sayang kepada kita, kita buat pandang tak pandang saja anak-anak daripada pagi, tengah hari, petang dan malam. 63 tahun saya menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa. 63 tahun. I'm 76 years old. At the age 13, when I reach the age of puberty, saya dah mula berpuasa. 63 tahun. Tetapi perangai tak berubah. Tetapi fikir tak berubah. Tetapi amalan tidak berubah. Tetapi karakter tidak berubah. Tetapi perlakuan tidak berubah. Yang tak datang masjid terus tak datang masjid. Yang meremeh-remehkan solat terus meremehkan solat. Yang berniaga tidak sembahyang. Yang membeli pun tidak sembahyang. Saudara, yang berpesta terus berpesta dalam Ramadan, orang Islam. Saudara, artinya Ramadan tidak banyak beri kesan. Sebab sepanjang Ramadan 29-30 hari mereka meninggalkan satu amal. Inilah amalan yang dijaga sangat dijaga oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apa amalannya? Qiyamul Lail. Pagi tadi saya mengimamkan Qiyamul Lail di masjid yang besar, Masjid Al-Firdaus, Bandar Baru Selayang. Pagi tadi kita mula 3.50 pagi tadi. Kita buat semain tasbih, kita buat semain taubat, kita bermunajat kepada Allah. Di antaranya kita selangi dengan zikir munajat. Tuan-tuan, saya dah saja nak bagi tahu yang dekat ni,
di masjid saya ni, pada 8 hari bulan hari Isnin, 8 hari bulan hari Isnin, pukul 3.50 pagi, tuan-tuan kalau boleh ada masa datang ke Masjid Al-Ghufran. Saya yang akan mengimamkan dan membimbing qiyamul lail pada itu. Kita kebat sembahyang tasbih. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat. Apa dia kata? Ada satu sembahyang yang melakukannya, pelaku sembahyang itu dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulasan daripada ulama. Bukan Nabi yang merindui mereka, bukan malaikat-malaikat yang merindui mereka, tapi siapa yang merindui mereka? Merindui mereka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan ibadat ini, solat ini, mereka dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kata kalau boleh solat ini setiap malam sekali buat. Kalau tak boleh seminggu sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali. Kalau tak boleh setahun sekali. Kalau juga tak boleh seumur hidup sekali. Sahabat with all anxiety and anxiousness asking the Prophet, sembahyang apakah itu ya Rasulullah, begitu hebatnya tawaran Allah? Nabi menjawab, salat sunat tasbih. Anak tuan-tuan dapat sembahyang sunat tasbih seumur hidup ya. Isteri kita dapat sembahyang sunat tasbih. Diri kita sudah dapat sembahyang tasbih. Saudara, 8 hari bulan, penerangannya 7 hari bulan. Tuan-tuan boleh sembahyang tarawih di sana. Saja nak ubah-ubah angin lah, jangan tinggalkan masjid ini pun, ubah-ubah angin. Selepas sembahyang tarawih atau pertengahan sembahyang tarawih, saya akan memberikan tentang benefits, kaifiat dan kehebatan qiyamul lail yang mewarnai Ramadan. Itu saya akan bagi dalam 15 ke 20 minit saja, atau 15 minit. Paginya pukul 3.50 saya datanglah ke Masjid Al-Ghufran, pinggir Taman Tun Dr. Ismail. Jumpa saya di sana. Kita akan sembahyang tasbih dan kita akan sembahyang taubat. Selepas sembahyang taubat, saya akan bermunajat dalam 11 minit, 12 minit munajat. Munajat artinya mengadu kepada Allah dengan bahasa antara Khalik dengan makhluk. Saudara, mungkin sebagai daripada kita tak pernah dengar munajat, mungkin tak tahu munajat. Mari kita bermunajat kepada Allah. 8 hari bulan hari Isnin pagi, jam 3.50, tepat pukul 4, kita akan mula sembahyang tasbih di Masjid Al-Ghufran, depan rumah saya begitu, di pinggir Taman Tun Dr. Ismail, insyaAllah. Okey saudara, alhamdulillah, malam tadi qiyamul lail yang ke-8 bagi saya. 8. Malam sebelumnya ketika saya berada di Mantin, Tuan Mantin, Masjid Pekan Mantin Negeri Sembilan, qiyamul lail. Tuan-tuan, saya dapati dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, Masya Allah, macam semalam tuan-tuan di Selayang, tuan-tuan, laki-laki dan perempuan dalam 230 orang. 200 tuan-tuan. Tak pernah berlaku dalam sejarah qiyamul lail ada 200 orang. Malam tadi 200 orang. Dalam 4-5 malam yang lepas di Seksyen 17 Shah Alam, lebih daripada itu tetamu yang hadir, tuan-tuan. Laki-laki dan perempuan, suami dan isteri yang hadir. Kat sini pun saya fikir memang ada qiyamul lail di masjid ini. Alhamdulillah. Dan saya doakan insya-Allah tuan-tuan memperadakan istiqamah sampai akhirnya nanti. Bahkan bukan sampai akhir, post Ramadan. Post Ramadan pun kita akan melakukan ibadat yang menjadi pilar, yang menjadi tiang seri kepada kehidupan kita yang beragama ini, insya-Allah. Baik. Saudara, saya nak baca tadi sampai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi 4 ingatan kepada para sahabat, orang-orang Muhajirin, orang Ansar. Nabi baru sampai di pinggir Madinah, pinggir. Kaki Nabi yang suci tidak diletakkan lagi ke tanah Yathrib yang suci. Tidak lagi. Nabi masih berada di atas unta. Ada riwayat Nabi berada di atas kuda. Nabi memandang orang Muhajirin, orang Ansar yang berdiri sebelah menyebelah di antara mereka. Apa Nabi kata daripada unta? Daripada atas unta? Abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, beri makan kepada orang miskin,
Saya nak tanya tuan-tuan, besok, hari ni, hari yang ke-25 Ramadan, ada tak isteri kita buat bubur pulut hitam, bubur kacang, selalu untuk 6 orang dalam keluarga? Kali ini dibajet untuk 10 orang dalam keluarga. 4 lagi kita cari orang miskin, taruh dalam plastik, kita bagi pada orang miskin, pada anak yatim dalam bulan Ramadan ini. Ada buat tak buat? Susah tak nak tambah tuan-tuan? Sama ada bubur pulut hitam ke, bubur kacang ke, nak tambah untuk 4 orang lagi makan. Tapi kita tak buat. Sebab kita tak tahu. Orang yang menjamu orang yang berbuka puasa itu, walau dia sudah berpuasa, tambah lagi. Apa juga pahala yang diperolehi orang yang berbuka puasa yang kita jamu itu, pahala itu sampai kepada kita yang menjamu makan. Isteri kita tak tahu, kita pun tak bagi tahu. Is that so difficult of adding more? Say 4 cups. As usual for the family, kita ada 6 cup. Adding more another 4 cup, make it 10 cups. Is it so difficult? Tapi kita tak buat. Saudara-saudara, dalam bulan Ramadan, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, sahur. Ramai tuan-tuan, ibu-ibu bapa yang datang kepada saya, susahlah tuan-tuan, tu nak kejutkan anak-anak ni. Saya ada anak 3 orang kat rumah tu, susah. Yang perempuan 2 orang, susah nak bangun. Sebelum tidur dah bagi tahu kami dah bagi tahu saya sebagai ibunya, besok jangan kejutkan saya, besok jangan kejutkan saya. Tuan-tuan, sahur itu penghias Ramadan. Dalam sahur itu ada barakah, dalam tamal ada barakah. Each grade of the rice ada barakah. Tiap satu sendok yang kita buat kuah-kuah tu tuan-tuan, kita tak tahu satu atom daripada kuah-kuah itu adalah barakah. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu daun salad itu adalah barakah, satu teguk air itu adalah barakah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah meninggalkan sahur. Tidak pernah meninggalkan sahur. Macam mana kita? Kadang-kadang kita bersahur tapi sahur kok. Macam mana sahur dengan haram? Dan saya dah tengok tuan-tuan, orang berbuka puasa teguk saja makan kurma, lepas tu rokok. Macam mana kita raikan berbuka puasa iftar yang begitu murni dengan rokok? Haram. Rokok haram. Saudara, tak maaflah saya menyebut ni. So, saudara yang penting sekalian, saya nak beritahu, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan, disebutkan bahawa ada satu momen, 1/3 malam yang akhir. 1/3 malam yang akhir biasanya mula pukul 3 sampailah sebelum azan subuh. Itu dikatakan 1/3 malam terakhir. Ada satu momen. There is a moment that happens every night. Apa dia? Namanya ialah saat pengampunan. Dan kalau saudara berqiyamul lail itu bertepatan dengan saat pengampunan, seluruh dosa-dosanya, hatta sebanyak buih di lautan, akan diampun oleh Allah. Saudara, saya telah ajak teman-teman dah 8 malam dah tuan-tuan. Saya dah pergi ke Shah Alam, saya dah pergi ke Ceras, saya dah pergi ke Mantin Negeri Sembilan. Malam ni ke Semenyih tuan-tuan. Besok pagi saya di Semenyih, melakukan qiyamul lail, menjemput teman-teman, sahabat-sahabat. Marilah kita melakukan satu amalan yang Nabi tak pernah tinggalkan. Aisyah radhiyallahu anha melaporkan macam mana sembahyang malam qiyamul lail Nabi Muhammad. Apa dia kata? Aku di antara orang yang sering memperhatikan Nabi setiap malam. Nabi tak pernah gagal. Nabi Muhammad dan para sahabat tak pernah gagal. Tak pernah gagal buat qiyamul lail. Abu Bakar Siddiq tak pernah gagal. Umar bin Khattab tak pernah gagal. Utsman bin Affan tak pernah gagal. Ali karramallahu wajhah tak pernah gagal. Zaid bin Sabit tak pernah gagal. Abdullah bin Umar tak pernah gagal. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah gagal. Zaid bin Sabit tak pernah gagal. Sa'd bin Waqqas tak pernah gagal. Bilal bin Rabah tak pernah gagal melakukan salat malam ataupun qiyamul lail ataupun tahajud. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW hadir ringkas, sallu bil lail walau raka'ah. Hendaklah kamu melakukan salat malam, qiyamul lail, tahajud, walaupun kamu mampu melakukan setakat 1 rakaat. Saya yakin tuan-tuan buat pagi tadi soal bertahajud, tapi saya yakin anak kita tak sama bertahajud.
Saya yakin tuan-tuan cari tempat-tempat berqiyamul lail malam tadi, tapi anak kita masih nyenyak tuan-tuan. Sebagian anak kita bangun sahur, terpaksa bangun sahur, merengus-rengus bangun sahur. Habis saja sahur, tidur semula. Maka puasa juga tak sahur, tak subuh juga. Puasa juga tak sembahyang solat, tak solat subuh juga. Inilah tuan-tuan yang saya namakan puasa adat, bukan puasa ibadat. Tuan-tuan cuba bayangkan, puasa tak sembahyang, puasa tidur. Tuan-tuan cuba bayangkan, puasa berkepang-kepang tuan-tuan, menghabiskan masa lara. Puasa tuan-tuan engage dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan manfaat seluruhnya daripada amalan Ramadan. Saudara, hentikanlah tuan-tuan, hentikanlah. Kita ada tinggal 3 hari saja lagi. Hentikan tuan-tuan, hentikan. Mari kita concentrate. Manalah tahu tuan-tuan dan puan, Ramadan kali ini bagi Hasan Ali yang umur 76 tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi saya. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau ada ibadat yang kamu lakukan itu, Sayyidina Ali kata, bila kamu melakukannya dalam bentuk apa pun, letak di kepala kamu, letak di hati kamu, apa dia? Inilah adalah amalan terakhir, ibadat terakhir bagi aku. Sebab itu, bagi yang terbaik. Saudara, Ramadan kali ini tuan-tuan ada 3 malam lagi ni, bagi yang terbaik. Mesti jadikan Ramadan ini the best ever Ramadan in our lifetime. The best ever Ramadan. Dan antaranya untuk menjadikan the best ever Ramadan ialah qiyamul lail, salat tahajud. Kalau ada di antara kita yang belum lagi bertahajud, malam ini malam ke-26 ini, saudara tengok-tengok baliklah tuan-tuan. Pujuklah isteri bawa bersama, pujuklah anak laki-laki bawa bersama, pujuklah anak perempuan bawa bersama, pujuklah adik abang dan kakak bawa bersama. Gunakan telefon, send messages, WhatsApp. Sabar-sabar kita. Jom tahajud, jom qiyamul lail, jom tahajud, jom qiyamul lail. Sekarang itulah dibuat. Zaman Nabi tuan-tuan dan puan, bukan saja bertahajud, mereka beriktikaf. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan, Nabi dan para sahabat 10 malam yang terakhir tak tidur rumah, tak makan di rumah, tak bercampur dengan isteri, tak duduk di rumah, tak ketawa di rumah, tak menangis di rumah. Melainkan Nabi dan para sahabat beriktikaf di masjid 10 malam, tak balik-balik ke rumah. Saudara, dia punya iktikaf tuan-tuan diisi. Apa isi iktikaf mereka? Quran, salat, zikir. Tuan-tuan, apa yang mereka buat ada antaranya. Mereka hanya sujud saja, sujud, menyebutkan tasbih sujud. Subhanallah wa bihamdihi. Berjam-jam tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah dalam sujud mereka. Itu yang sama-sama buat. Yang lain baca Quran, yang lain sedang menangis, terisak-isak. Tuan-tuan, itu bergambarkan zaman Nabi tuan-tuan dan puan ya. Pukul 3 pagi dan sebagainya itu tuan-tuan, pada waktu Ramadan, Allah suasana yang menangis, yang sedu-sedan. Dan dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, macam mana Nabi pula, macam mana Nabi tuan-tuan. Apa dia kata? Aku lihat Nabi, aku dengar daripada dadanya, daripada dada Nabi. Bila Nabi sujud, aku dengar daripada dadanya macam seolah-olah ada satu kawah yang dipenuhkan dengan air. Kawah itu diunggun dengan api yang semarak-maraknya. Maka kawah itu pun tuan-tuan, air itu, boiling water. Tengok menggelegaknya air itu, menggelegak air dalam kawah itu. Apa kata Aisyah? Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Aisyah kata lagi? Bila aku lihat Rasulullah bangun daripada sujudnya, apa kata Aisyah? Aku lihat tempat sujud baginda banjir dengan air mata baginda. Saya nak tanya tuan-tuan, sepanjang Ramadan masuk malam yang ke-26 malam ni, tuan-tuan dah menangis mengenakan dosa-dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul, dosa kepada isteri, dosa kepada anak-anak, dosa kepada emak, dosa kepada ayah, dosa kepada jiran, dosa kepada mak mertua, dosa kepada ayah mertua, dosa kepada ipar, dosa di tempat kerja, dosa menjual, dosa membeli. Allah tuan-tuan, dosa mata, dosa telinga,
dosa pemikiran, dosa hati, dosa perasaan. Allah, tuan-tuan, bila lagi nak mohon ampun kepada Allah? Saudara-saudara yang seperti itu. Dan cara nak mendapat pengampunan ni kepada dosa-dosa yang kita lakukan, salah satu daripadanya qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis melaporkan tentang muncul. Ini muncul, jangan fikir Allah Taala muncul macam mana. Muncul di permukaan langit dan bumi. Apa dia? Allah muncul di permukaan langit dan bumi, tuan-tuan dan puan. Kamu minta ketika itu, minta apa saja. Antara yang kau minta ialah kejayaan dunia dan akhirat. Islam tak tolak dunia, tuan-tuan. Islam tak tolak perniagaan. Islam tak tolak industri. Islam tak tolak kilang. Islam tidak tolak perusahaan. Islam tidak tolak bisnes. Islam tidak tolak pertanian. Islam tidak tolak teknologi. Tak ada. Mintalah bila Allah muncul di kaki langit, antara bumi dengan langit. Mintalah supaya kita berjaya di dunia dan akhirat. Nombor 2, mohonlah pengampunan Allah. Dan Allah sebut, tuan-tuan, mana-mana hamba-Ku yang memohon ampun, akan aku ampunkan. Mana-mana yang mohon sesuatu untuk kebaikan dunia akhirat, akan aku izinkan. Mana-mana yang nakkan kebesaran aku itu wujud dalam kehidupan mereka, akan aku tunaikan. Saudara, saya harap tuan-tuan, saya lah tuan-tuan ya. Tadi tuan-tuan ya, saya bacakan hadis yang pertama tadi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sembahyang malamlah kamu. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sembahyang malamlah kamu. Apa hujungnya? Tadkhulul jannata bisalam. Selepas sembahyang malam, selepas qiyamul lail, selepas tahajud dalam bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan, apa hujungnya? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Qiyamul lail, tahajud, syurga. Masuk dengan penuh kesejahteraan. Allah, tuan-tuan, sekali lagi saya nak ingatkan, siapa-siapa bawa isteri, bawa adik, bawa anak, bawa kakak pada 8 hari bulan, hari Isnin pagi 3.50 di masjid saya, di Masjid Al-Ghufran, pinggir Taman Tun Dr. Ismail, saya akan pimpin qiyamul lail. Kita akan baca sembahyang tasbih, kita akan baca sembahyang taubat, dan saya akan bermunajat dalam 10 ke 12 minit. Di samping kita zikir-zikir. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan nampak, insyaAllah ya. Pukul 3.45, 3.50 pagi, tuan-tuan akan dengar ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tadi tuan-tuan, saya baru zikir kat situ, dah susap orang menangis di belakang saya, tuan-tuan. Ya Allah, 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 Ya Allah. Pukul 4 pagi, tuan-tuan, 4.30 pagi. Bila kita ada menyebut kebesaran Allah pukul 4.30 pagi, bila anak kita tu menukilkan keluar daripada mulutnya kebesaran Allah dan kebesaran Nabi nya pukul 4.30 pagi, inilah yang kita nak rakamkan, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita, tuan-tuan. Dan saya mengharapkan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan akan merestui kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan, terbaik kepada saya. Sampai mengakhirkannya, tuan-tuan dan puan, saya ingin menyebutkan insyaAllah, tuan-tuan apa yang saya fikir sesuai untuk saya lafazkan. Pertama, tuan-tuan, jangan tinggalkan qiyamul lail. We have got another 2 nights or 3 nights more. Make full use, optimal utilizations of those days, of those nights, untuk kita membersihkan diri kita. Qiyamul lail ini adalah merupakan satu daripada effort tazkiyatun nafs, nak bersihkan hati. Hati Hasan Ali ini, dengki hati dia, tuan-tuan, ujub hati dia, riak hati dia, suka bergaduh dalam hati dia, suka bertekar pada dia, suka meremehkan orang, suka cari kesalahan orang.
Tak boleh tengok orang senang. Itu yang ada pada hati Hasan Ali. Sebab itu hati Hasan Ali hitam. Hati Nabi Muhammad SAW, not even a spot, a tiny spot or black spot. Tak ada dalam hati. Hati Nabi telah dibersihkan tuan-tuan 2 kali. Satu kali semasa dia dalam persusuan ibu susunya. Kali kedua pasal Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, Jibril AS membedah dadanya, mengeluarkan hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Saudara-saudara, Hasan Ali hati busuk. Yang inilah saya nak kikis. Macam mana nak kikis? Tak ada ubat tuan-tuan. No pharmacy sells ubat untuk mengikis hati kita yang hitam ni. Tak ada. Tuan-tuan pergi carilah farmasi di Amerika, farmasi di Germany, farmasi di Jepun, farmasi di mana. Tak ada. Farmasinya ada malam ini. Di mana farmasinya? Qiyamul Lail. Di mana farmasinya? Tahajud. Di mana farmasinya? Saya sudah umumkan 8 hari bulan hari Isnin pukul 3.50 pagi di masjid yang paling dekat dengan tuan-tuan ni. Dalam masa 5 minit antara masjid tuan-tuan dengan masjid saya, dalam 6 minit ni. Dan yang masjid Al-Ghufran. Bawa anak, bawa adik, bawa kakak, bawa suami, bawa isteri, bawa emak, bawa ayah, untuk kita meraihkan malam-malam akhir Ramadan ini, insyaAllah. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang kedua. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insyaAllah ya, bila kita sudah berada dalam suasana dibina, hati kita dibersihkan, lain tuan-tuan, lain. Muka kita sudah lain, langkah kita sudah lain, fikir sudah lain. Saudara sudah boleh, saya dah, tuan-tuan sudah boleh memikirkan, how could I Islamize the whole family of mine? Macam saya nak Islamkan isteriku, anakku. Islamkan maksudnya menghayati Islam dengan lebih gigih lagi. Kalau tidak, tak nampak tuan-tuan. Nombor 3, macam mana saya nak restruktur, saya nak restructurekan keluarga saya nak restruktur, saya nak redefine, saya nak realign keluarga saya supaya jadi menjadi keluarga yang mendapat belayan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat? Kadang sekarang tak boleh tuan-tuan. Sekali semayang tak boleh, nak mati. Sekali baca Quran, sekali tak baca Quran, tak boleh, nak mati. Sekali ke masjid, sekali tak masjid, tak boleh, nak mati. Sekali semayang malam, sekali tak semayang malam, tak boleh, nak mati. Sekali sedekah, sekali tak bersedekah, tak boleh, nak mati. Sedekah tuan-tuan, biasanya saya tengoklah. Dulu saya pernah menjadi setiausaha Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama tu. Saya setiausaha tuan-tuan. Buka-buka ni, tengok tabung ni. Allah, ketika itu duit sen pada tuan-tuan, cuba bayangkan. Kawasan Damansara Utama tu kawasan elit tuan-tuan, kawasan elit. Tapi ada orang bagi agama duit sen tuan-tuan, 50 sen, 20 sen. Can you imagine how stingy are we with regard to religion? Betul. Susah nak cari duit merah tuan-tuan, susah nak cari duit merah. Saya nak tanya tuan-tuan kat sini, banyak dapat duit merah? Padahal kalau kita pergi Tom Yam, bawa anak 4 orang, bawa anak saudara 2 orang, kita dengan isteri 2 orang, saudara bayar RM185. No question asked. Tapi untuk agama, tengok sajalah hari ini tuan-tuan. Tengok tabung hari ini, berapa banyak yang merah, berapa banyak yang lebih besar tuan-tuan, yang hijau-hijau sikit lebih merah. Ada tuan-tuan. Inilah kita Ramadan. Hasan Ali dah 63 tahun Ramadan, tapi tuan-tuan bakhil. Oleh itu tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang akhirnya saya ingin menyebutkan, saudara, saya sedang membangunkan kompleks Anjum Husnul Khatimah. Kompleks Anjum Husnul Khatimah tuan-tuan, tempatnya di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur, di tanah 7 ekar yang sekarang ini tanah itu sudah selesai earthwork, pembangunan tanahnya sudah selesai. Dan selepas Ramadan, selepas Syawal, beberapa bulan selepas Syawal akan dibangunkan kompleks itu. Ada 3 fasa. Fasa yang pertama menelan 13.8 juta ringgit. Yang dah dibangunkan, yang pertama ialah masjid dulu. Masjidnya menelan belanja 3.8 juta ringgit yang boleh memuatkan 1,000 orang tuan-tuan, dibentung di Kampung Lebu, Mukim Mempaga. Tanah itu diwakafkan oleh 2 manusia, suami isteri. Tuan-tuan, suaminya property consultant, isterinya senior lawyer. Suaminya property consultant, isterinya senior lawyer. Mewakafkan tanah 7 ekar. Nilai tanah kat situ sekarang ni dikatakan RM180,000 1 ekar. 180,000 kali 7. Tak apa dia kata, dia bagi tahu saya, tak apa saya hilang. 180,000 kali 7 saya hilang, tak apa. Tapi saya yakin
Allah sediakan saya dan isteri mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diwakafkan tanah tepi jalan, tuan-tuan. Orang Kelantan, siapa yang orang Kelantan nak balik ikut Gua Musang, lalu CSR namanya, Central Spine Road, tuan-tuan ikut itu mesti lalu tanah ni tepi jalan. Nampak pembangunan sedang ada kat situ, kerja-kerja tanah sudah siap, mesin-mesin dah tak ada, tapi nampaklah pembangunan yang sedang berlaku. Sebelah kiri, tuan-tuan mesti nampak. Situlah kita nak mulakan satu projek, semuanya atas wakaf. Tanah itu wakaf, pembedaannya wakaf, expenditure-nya wakaf, collection of funds wakaf. Dalam wakaf tu kita ada zakat, kita ada fidyah, kita ada kita ada sedekah, kita ada berbagai-bagai lagi, tuan-tuan, platform yang bertepatan dengan kehendak syariah. Kita nak bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tengok, ada 4, saya sebutkan ini pasal dengan Ramadan ini. Tuan-tuan kena tengok, apakah kaitan dengan aku, apa kaitan dengan isteri aku, apa kaitan keluarga aku. Program yang pertama di situ nanti namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat Pengajian Warga Emas, tuan-tuan dan puan. Saya dah bersyarah macam ni dah 38 tahun, tuan-tuan. 38 tahun bersyarah macam ni, 38 tahun. Tapi kejahilan agama, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut, kejahilan agama. Saya pernah tanyakan pada sahabat-sahabat, ada 2 sunat. Saya berikan nama satu sunat, sunat Aba'ad. Sunat yang kedua sunat apa? Tak boleh jawab, tuan-tuan. Daripada 8 orang saya tanya, 8 orang tak boleh jawab. Selepas sunat Aba'ad, sunat apa? Itu fundamental, tuan-tuan, fardu ain. Saya tanya pula, tuan-tuan, ada 3 jenis najis. Apa 3? Dan cara menyuci 3 jenis najis. Lagi fundamental. Tak boleh tahu. Orang tak tahu pun 3 jenis najis. Jadi kita tak boleh mati dalam keadaan jahil macam ni, tuan-tuan. Jadi datanglah ke tempat itu nanti, insya-Allah, untuk mengikuti program namanya Program Pengajian Warga Emas. Nombor 2, tuan-tuan, Pusat Penjagaan. Tadi pengajian. Nombor 2, Pusat Penjagaan Warga Tua. Penjagaan warga tua. Nak dijaga, tuan-tuan. Bukan dijaga macam-macam Kristian buat, macam-macam orang Hindu buat, macam-macam betul. No. Dijaga supaya kehidupannya diluruskan jalannya, supaya hari akhirnya dia mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tempat namanya Kompleks Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah. Kenapa Husnul Khatimah? Kita nak mati dalam keadaan mati yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang tidak baik. Apa mati yang baik? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalam akhirnya bila malaikat maut datang mencabut nyawanya menyebut la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Tapi macam mana nak menyebut la ilaha illallah? Semayang tak jaga, masjid tak datang, kuliah ilmu tak datang, tak kenal ulama, tak kenal imam, tak kenal Bilal, tak kenal, betul, tak kenal maghrib, tak kenal subuh, tak kenal isya. Ada setengahnya tak kenal Jumaat, tak kenal semayang Jumaat. Macam mana mungkin kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah sayang kita, kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan. Jadi yang ketiga, program yang ketiga, tuan-tuan, boleh ikut. Orang Sungai Penchala boleh datang nanti bila siap. Hujung tahun 2026 siap fasa yang pertama. Tuan-tuan boleh datang mengikuti program 1 minggu. Ada 5 minggu punya program. Boleh buat sekaligus atau habis 1 minggu balik Sungai Penchala, bila lapang 2 bulan datang pula minggu yang kedua. Habis lagi balik Sungai Penchala, bila lapang datang pula minggu yang ketiga. Apa nama programnya? Mati mengucap la ilaha illallah minggu pertama, mati mengucap la ilaha illallah minggu kedua, mati mengucap la ilaha illallah minggu ketiga, mati mengucap la ilaha illallah minggu keempat, dan mati mengucap la ilaha illallah minggu kelima. Saudara, perlu tak kita mengikuti program yang macam itu? I must tell you, tuan-tuan, the whole world, saya dah Google tengok, tak ada satu tempat di Saudi tidak ada, di Egypt tidak ada, di Morocco tidak ada, di Malaysia tidak ada, Indonesia tidak ada kursus namanya mati mengucap la ilaha illallah. Tak ada, tuan-tuan. Di sinilah tempatnya. Program yang keempat, khusus untuk anak, tuan-tuan, khusus untuk anak-anak yang berumur 15 tahun ke atas.
30 tahun namanya anak, kena ikut kursus ni. 40 tahun namanya masih anak, ada mak dan ayah, sama ada hidup atau telah pergi bertemu dengan Allah, dia kena ikut kursus ini. Kursusnya tuan-tuan 1 minggu solid intensif. Masuk pukul 8.30 pagi, tidur di sana, dan habis kursus tetap malam pukul 10.30 malam. 8.30 pagi, 10.30 malam. 8.30 pagi, 10.30. Apa nama kursusnya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya ulang balik. Program yang pertama, Pusat Pengajian Warga Emas. Program yang kedua, Pusat Penjagaan Warga Tua. Program yang ketiga, 5 modul kursus, namanya Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Program yang keempat, untuk anak-anak berumur 15 tahun ke atas, nama programnya Khidmati Ayah Bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, saya ada ini tuan-tuan. Ini namanya, tuan-tuan tengok nanti kat luar. Kat luar dia. Apa tuan-tuan ni? Ini adalah sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai tuan-tuan. Saya nak cadang macam ni. Tuan-tuan ambil 4 daripada sijil wakaf tunai ini. Kat sana tuan-tuan, nanti ada table di luar sana, ada Muhammad namanya, sahabat saya. Tuan-tuan dapatkan 4 ni. Ambil 4. 4 wakaf, 1 untuk diri, wakaf 1 untuk isteri, wakaf 1 untuk mak, wakaf 1 untuk ayah. 4 tuan-tuan. Ujung ambil balik. Tuan-tuan nanti dapatkan 4 keping ni, 4 keping. 1 wakaf untuk diri, 2 wakaf untuk isteri, 3 wakaf untuk mak, sama ada yang hidup atau telah pergi bertemu Allah. 4 wakaf untuk ayah, sama ada yang hidup atau telah pergi bertemu Allah. Mari kita catat satu sejarah kali ini tuan. We are creating a history today. Apa dia? Kita dapat wakafkan untuk mak. Mak sedang menunggu-nunggu di alam barzah tuan-tuan. Di mana wakaf anak-anak aku, di mana sedekah anak-anak aku, di mana fidyah anak-anak aku. Inilah di antara tuan-tuan, kita bantu mereka. Tuan-tuan boleh dapatkan nanti tuan-tuan. Ada gambar dia semua, gambar yang bakal yang dibangunkan, semua ada gambar di sini, tuan-tuan boleh dapatkan di sana. Kemudian yang kedua tuan-tuan rampan, insya-Allah ya. Tuan-tuan dapatkan kad saya ni tuan, ni kad, ada kad saya. Di belakang kad ini adalah 6 media sosial. Sekarang ni live tuan-tuan. Sekarang ni Facebook live sekarang ni. Ada 6 media sosial. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dapat ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa ni? Tuan-tuan screenshot. You get this one, you make screenshot. Screenshot maknanya tembak tuan-tuan. Tuan-tuan ambil gambar, sebarkan kepada seramai mungkin adik, abang, kakak, sahabat-sahabat. Dah. Jadi tuan-tuan rampan, insya-Allah cukup sekali itu. Masa dah sampai, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita di luar tuan-tuan rampan. Kita boleh dapatkan bahan-bahan, insya-Allah, brosur-brosur tentang pergerakan kita dan sebagainya. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Selamat terus berpuasa. Jangan lupa 8 hari bulan di Masjid Al-Ghufran sebelah sana tuan-tuan dan puan, untuk mengikuti qiyamul lail yang saya akan diizinkan Allah untuk memimpin, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.